أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 77. Ini ayat hari ini adalah sambungan kepada ayat-ayat lepas, iaitu cerita tentang kaum Samud. Dalam siri penceritaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kaum-kaum yang derhaka dan kufur kepada Allah setelah diutuskan para rasul kepada mereka, dan berakhir dengan kebinasaan yang Allah timpa kepada setiap kaum yang derhaka kepada Allah dan kepada para rasul. Dan Allah nak bagi tahu sebenarnya itulah sunnatullah, ketetapan Allah. Tidak ada satu pun kaum ataupun individu yang menentang Allah dan menentang Rasul setelah kebenaran sampai kepada mereka dengan jelas dan cukup banyak, melainkan individu itu ataupun kaum itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah peluang yang cukup diberi kepada mereka. Kalau sebelum ini Allah menceritakan kaum yang pertama yang dibinasakan ialah kaum Nabi Nuh AS, kemudian kaum Nabi Ad, kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad. Kemudian yang ketiga yang kita sedang belajar sekarang, iaitu kaum Samud. Kaum Samud yang tinggal di Al-Hijru ataupun di antara Hijaz dan Syam, ataupun lebih tepat di antara Madinah dengan Tabuk. Dia utara Saudi. Kalau daripada Madinah nak ke Syam, nak ke Jordan, biasanya akan lalui Madain Saleh, namanya Madain Saleh. Jadi daripada ayat lepas, ayat 74 sampai 76, antara pengajaran daripada ayat lepas ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 74. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Jadi ayat 74 yang kita dah tadabbur minggu lepas, Allah suruh hamba-hambanya ingat kisah umat dahulu yang telah dibinasakan, iaitu kaum Samud, yang Allah jadikan setiap kaum yang Allah binasakan, Allah bagi nikmat. Bahkan dengan nikmat itulah mereka kufur kepada Allah. Jadi nikmat yang Allah bagi pada kaum Samud ialah mereka menjadi khulafa, pengganti kepada kaum Ad,
yang sebelum mereka. Dan juga Allah bagi nikmat mereka boleh membina bangunan-bangunan yang hebat, yang kuat, yang kukuh, yang tinggi. Dan mereka juga diberi nikmat kekuatan yang luar biasa, iaitu mereka boleh membina rumah-rumah di dalam gunung ganang dengan cara memahatnya. Mereka pahat gunung itu sehingga menjadi sebuah rumah, ada bilik, ada dapur dan lengkap. Dan Allah ingatkan mereka, fazkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang diberi kepada kamu, jangan kamu salah guna nikmat sehingga kamu melakukan kerosakan. Jadi antara pengajaran ayat 74 ialah Allah Maha Penyayang lagi Maha Pemurah dengan sentiasa memberi nikmat-nikmat yang banyak kepada hamba-Nya, walaupun hamba-Nya kufur kepada Allah. Yang kedua, segala nikmat yang diberi oleh Allah kepada hamba-Nya bukan sebagai kelebihan, tetapi semata-mata sebagai ujian. Sebagai ujian untuk melihat hamba-Nya sama ada bersyukur dengan mentaati Allah atau semakin kufur dengan nikmat tersebut. Yang ketiga, antara punca manusia tidak bersyukur kepada Allah dan tidak beriman ialah mereka tidak merasakan bahawa segala nikmat yang ada pada mereka adalah anugerah Allah. Sebaliknya, merasakan itu adalah hasil usaha mereka sendiri. Ayat 75, habis pengajaran 74. Ayat 75, qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi lillazina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Pengajaran ayat 75, kebiasaan manusia yang kufur kepada Allah ialah dari kalangan pemimpin atau pembesar. Kerana dengan jawatan dan kuasa mereka sombong dan mereka melakukan apa sahaja mengikut nafsu mereka. Yang kedua, golongan yang paling mudah beriman ialah golongan yang miskin dan lemah.
kerana mereka tidak sombong, disebabkan mereka tidak memiliki harta ataupun kuasa. Okay, ayat 76, pengajar ayat 76. Ayat dia, qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Pengajar ayat 76, punca manusia kufur kepada Allah dan menentang dakwah para rasul bukan sebab bukti keesaan dan kekuasaan Allah tidak jelas atau tidak banyak. Sebaliknya kerana mereka sombong, disebabkan harta ataupun kuasa yang dimiliki. Okey, cukup lah. Okey, insya-Allah kita sambung ayat 77 ha. Ini sambungan kepada cerita kaum Samud. Sebenarnya cerita kaum Samud ni banyak Allah cerita secara berulang. Dalam surah Hud, dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Qamar, dalam surah Asy-Syamsu. Itulah maksud yang Allah sebut dalam surah Az-Zumar. Allah menurunkan Al-Quran apa dia? Masani. Allahu nazzala ahsanal hadis masani. Apa makna masani? Masani daripada isnaini, dua, iaitu berulang. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran diulang-ulang. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa faedah? Kenapa kisah yang lebih kurang sama diulang? Sebab Quran adalah kitab peringatan. Quran bukan kitab sejarah. Kalau kitab sejarah, bila disebut satu sejarah, satu kisah, dia tak akan ulang balik kisah yang tersebut. Dia akan ulang kisah yang lain pula, akan sebut kisah yang lain. Itu kitab sejarah. Tapi Quran bukan kitab sejarah. Quran ialah kitab peringatan. Dan sifat manusia ialah selalu lupa. Maka sebab itulah Quran perlu selalu dibaca. Sebab manusia selalu lupa. Dan bila selalu lupa, kena selalu diingatkan. Dan tidak ada peringatan yang paling berkesan untuk manusia yang lupa, melainkan ayat Al-Quran. Okey ya? Kemudian setelah Allah begitu, Allah utuskan Nabi Saleh kepada kaum Samud. Maka dia kisah Nabi Saleh ni kalau mengikut dalam sejarah, sebelum dia dilantik sebagai Nabi, dia adalah seorang yang banyak kebaikannya dalam masyarakat. Kalau ada apa-apa saja masalah, kaum Samud akan rujuk kepada Nabi Saleh sebelum dia dilantik sebagai Nabi. Fikirannya matang, bila buat keputusan terbaik, adil, banyak buat kebaikan kepada masyarakat. Sebenarnya itu ciri-ciri siapa tu? Ciri-ciri pendakwah. Jadi kalau kita nak jadi pendakwah, latar belakang kita, nama kita sebelum jadi pendakwah kena jaga. Tapi kalau nama kita sebelum pendakwah dah tak elok, maka susah dakwah kita nak diterima.
Kan? Begitulah Nabi kita SAW. Sebelum dilantik sebagai Rasul, memang dah terkenal sebagai seorang yang al-amin, sebagai seorang yang sadiq, sebagai seorang yang suka membantu orang. Itu adalah latar belakang pendakwah yang berkesan. Begitu juga Nabi Saleh. Sebelum dilantik sebagai Nabi, dia adalah seorang yang banyak buat kebaikan dalam masyarakat dan banyak menyelesaikan masalah masyarakat. Dia tidak hidup dalam dunianya sendiri. Bahkan kaum Samud ni hampir-hampir nak melantik Nabi Saleh sebagai raja. Sebab ciri-ciri kepimpinan tu. Tapi itulah perangai manusia, bila Allah lantik je sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan Nabi Saleh membawa mesej tentang kehidupan akhirat, tentang Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah sahaja, bercanggah dengan arus perdana, bercanggah dengan pegangan kaum Samud. Ketika itu, Nabi Saleh yang hampir dilantik sebagai raja itu diperangi habis-habisan. Dan bila Nabi Saleh mengajak mereka supaya sembah hanya Allah sahaja, maka kaum ini minta bukti. Dia minta bukti apa? Satu mukjizat yang membuktikan bahawa Nabi Saleh benar-benar Nabi. Dan itu adalah satu keperluan. Sebab itulah semua para Nabi Allah bekalkan mukjizat ataupun bukti. Kalau tak ada bukti, seseorang itu sebenarnya tidak layak membuat kerja para Nabi. Sebab kalau ada bukti pun orang tolak, kalau tak ada bukti lagilah orang tak akan terima. Jadi bila kaum Samud minta bukti daripada Nabi Saleh, antara yang dimintanya ialah keluarkan seekor unta daripada batu. Dia minta memang luar biasa lah. Sebab kononnya dia nak beriman. Tapi sebenarnya dalam hati mereka tu sebenarnya mereka tak nak beriman. Sebab itu dia minta benda yang luar biasa supaya Nabi Saleh tak mampu. Mereka lupa bahawa yang akan turunkan bukti itu ialah Allah yang Maha Berkuasa. Jadi setelah Nabi Saleh berdoa kepada Allah, minta Allah turunkan satu bukti yang membuktikan dia itu adalah seorang Nabi sebagaimana permintaan kaum Samud. Dan Allah makbulkan, maka keluarlah seekor unta. Ada riwayat mengatakan keluar daripada satu batu. Okey. Lepas tu, maka Allah bagi syarat. Cuba buka surah ni. Surah Al-Qamar. Ayat 27. Ada kisah kaum Samudnya Allah sebut ringkas. Yang ni Allah sebut ringkas. Allah tak cerita latar belakang unta tu. Inna mursilu an-naqata fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Lepas tu ayat 28. Wa nabbihum annal ma'a kismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Apa tu? Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Okey. Ini antara huraian sebelum unta. Sebelum kisah unta. Allah kata apa? Inna mursilu. Sesungguhnya kami, setelah Nabi Saleh berdoa kepada Allah meminta bukti tersebut, Allah kata inna mursilu. Sesungguhnya kami pun makbulkan. Kami mengutuskan an-naqah. Naqah ni unta. Unta betina. Kalau unta jantan apa dia?
Unta jantan al-jamal. Jamal. Bukan jamal. Kalau jamal, al-jamal. Bunyi macam nak sama, tapi tak sama. Salah sebut, salah makna. Jamal unta. Kalau jamal, apa dia? Ada panjang sikit. Ini mak ni. Mak apa ni? Mak tabi'in ke mak asli? Ada tak ada guru tajwid sini? Ini mak tabi'in kan? Jamal. Ada satu hadis, innallaha jamilun wa yuhibbu al-jamal. Allah tu indah dan Allah suka keindahan. Kena baca panjang, jamal. Jangan baca innallaha yuhibbul jamal. Allah cinta kepada unta. Salah. Kalau jamal unta, kalau jamal keindahan, kecantikan. Okey. Jadi kalau naqah unta betina, al-jamal unta jantan. Kalau unta secara umum, ibil. Ibil kan? Allah sebut dalam surah Al-Ghashiyah, Allah suruh manusia berfikir tentang ciptaan Allah pada al-ibil. Afala yanzuruna ilal ibil. Ibili kayfa khuliqat. Tengok bahasa Arab. Kalau ibil umum, unta jantan dan betina. Kalau jamal, unta jantan. Naqah, unta betina. Okey, kami telah mengutuskan naqah, unta, sebagaimana yang diminta oleh kaum Samud. Sebagai apa? Fitnah. Allah sebut jelas. Sebab mereka minta, maka Allah pun bagi sebagai apa? Sebagai ujian. Lahum, kepada mereka, fartaqibhum. Kepada Allah kata kepada Nabi Saleh, fartaqibhum. Apa ni fartaqibhum? Fartaqib daripada muraqabah, perhati. Kerja kamu salah satunya perhatilah mereka. Mereka yang minta dan mereka mengatakan apa? Mereka berjanji. Kalau dah ada bukti yang luar biasa, kami akan beriman. Allah kata pada Nabi Saleh, perhati. Apa yang mereka buat selepas ni? Beriman ke kufur? Dan lepas tu, perintah yang lebih penting daripada perhati apa dah? Wastabir. Kamu kena sabar. Boleh? Jadi sebenarnya unta ni ujian untuk siapa? Bukan untuk kaum Samud jaga sahaja, tapi juga ujian untuk Nabi Saleh. Ujian untuk kita sebagai pendakwah. Kan? Kadang-kadang kita kata pada orang, Allah sedang menguji kamu. Tapi bila dia maki kita, sebenarnya Allah juga sedang menguji kita. Okey. Kemudian Allah kata wa nabbihum, dan Allah perintah pada Nabi Saleh, ceritalah pada mereka setelah diberi unta, cerita pada mereka pada innal ma'a, sesungguhnya air daripada perigi itu qismatun, dibahagi bainahum, di antara mereka, kullu syirbin muhtadar, setiap waktu minum, muhtadar, ada yang tertentu hadir. Manakala hari ini yang hadirnya unta seekor je. Unta seekor, satu hari dia minum satu hari tu. Orang lain semua tak boleh kacau. Kemudian besok unta tak boleh minum dan semua kaum Samud boleh minum. Jadi kalau 10 hari kaum Samud boleh minum, 5 hari, unta 5 hari. Okey. Jadi hari kaum Samud tak boleh minum air, dia minum apa? Allah bagi kelebihan iaitu semua kaum Samud tu boleh minum susu daripada unta tu. Unta tu besar. Dan susu tu mencukupi untuk semua kaum Samud. Okey tak? Satu hari air, satu hari susu. Tak ada masalah langsung. Tetapi fanadau sahibahum. Fanadau, maka mereka kaum Samud menyeru. Sahibahum siapa? Sahibahum ni orang yang ada nama, ada kedudukan dalam kaum Samud. Perkataannya didengar.
ada kekuatan. Ada dalam tafsir mengatakan nama dia. Ada tu dia kat situ. Quzar bin Salif. Ani sahibahum. Kalau dalam surah Asy-Syams Allah kata apa? Izin ba'asa asqaha. Ketika mana yang paling celaka bangun, bangkit untuk sembelih unta. Jadi Allah kata ini ni, kalau dalam ni sahibahum, kalau dalam surah Asy-Syams tu asqaha, yang paling celaka. Siapa ni? Quzar bin Salif. Kemudian Quzar ni fata'atah, lalu dia pun dengar cakap pandangan ramai, fa'aqar, lalu dia sembelih. Kenapa dia sembelih? Apa masalah kaum Samud? Sebenarnya Allah nak cerita ni supaya kita ambil pengajaran. Apa masalah? Air kamu boleh minum. Tak boleh minum air, boleh minum susu, kan? Nak tahu apa penyakit ni? Kok penyakit tu ada pada kita? Tak sabar. Itu je, takut ada lagi penyakit lagi besar. Penyakit apa tu? Dengki. Jadi manusia ni bila jahat sangat, pada binatang pun dia dengki. Pada binatang tak ada otak kan? Apa nak dengki? Kalau pada binatang dia boleh dengki, pada manusia lagi dia dengki. Jadi bila orang dengki pada kita, jangan marah. Sebab lembu ni, unta ni tak marah pun orang dengki pada dia. Okey, satu, sebab dengki kan. Dia tak boleh tengok ni, kamu binatang. Kenapa pula? Kerana kamu binatang, kami tak boleh minum. Sepatut kami boleh minum setiap hari. Apa kelebihan kamu? Satu. Penyakit kedua? Degil, suka melawan perintah Allah. Penyakit ketiga? Orang kita kalau ada penyakit, dia pandai cari obat. Obat kadang-kadang ada 10 jenis. Penyakit satu je. Padahal dia ada 10 penyakit. Obat satu pun cukup dah. Penyakit apa ni lagi? Iaitu bila dia tengok, bila dah ada bukti, apa kesan dia? Bukti kenabian Nabi Saleh. Apa kesan dia? Orang akan beriman. Bila orang akan beriman, pembesar-pembesar lagi takut. Bila ada orang beriman, semakin ramai beriman, menggugat tak kuasa dia. Menggugat tak kedudukan dia. Itu dia tak boleh. Kalau kita biar ni, lagi ramai orang tengok kebenaran Nabi Saleh, lagi ramai orang beriman, kedudukan kita terancam. Bunuh. Faham? Itu dia panggil apa tu? Gila kuasa dan benci pada kebenaran. Ada berlaku tak dalam masyarakat kita ni? Bila tengok orang cerita kebenaran, kita tak adalah unta, kita ada ayat Quran je kan? Sebenarnya unta Nabi Saleh dengan ayat Quran yang kita baca, mana lebih hebat? Ayat Quran. Jadi orang tengok, tak boleh ni, asyik baca ayat Quran je. Tak boleh tadabbur, bukan tahap kita kan? Kalau biar ni ramai, semakin ramai orang tengok, semakin ramai yang mengikut kebenaran, semakin terancam kedudukan siapa? Ahli-ahli yang membawa benda yang batil ni. Sama tak? Jadi tak tahulah sifu mereka ni siapa. Kaum Samud ke tak tahu. Okey. Fa'aqar, lalu dia sembelih. Tengok Allah sebut aqar. Aqara ni sembelih. Tapi dalam bentuk mufrad seorang. Kita balik pada ayat kita. Fa'aqaru. Lalu mereka menyembelih. Tengok. Dalam surah ni Allah kata fa'aqara, seorang. Memang yang sembelih seorang je. Mana ada 9-10
10 orang sekali sembelih kan? Tapi dalam ayat ni ramai. Kenapa? Ha? Tengok bahasa Al-Quran. Allah nak bagi tu pengajaran kan? Yang sembelih sahibah, seorang. Ataupun dalam surah Asy-Syams, idzin ba'asa ashqaha, yang paling celaka. Tapi lepas tu, fakazzabuha fa'aqaruha. Pun Allah kata semua mereka mendusta dan semua mereka sembelih. Jadi kenapa Allah sebut semua sembelih? Padahal yang sembelih seorang. Allah nak beritahu apa ni? Jadi pengajarannya apa? Allah nak beritahu, walaupun yang buat seorang, yang lain semua bersetuju, maka sebenarnya hukumnya semua sembelih. Sebab tu bila Allah turun azab, bukan kepada tukar sembelih saja. Allah turun semua sekali kaum yang bersetuju. Tak ada seorang pun selamat. Pengajaran untuk kita apa dia? Bila kita tengok kemungkaran kan, dan kita tak tegur. Bila kita tak cegah, kita tak tegur, makna apa tu? Kita setuju. Bila kita setuju, bila Allah turun musibah, Allah turun pada orang yang buat kemungkaran saja ataupun umum, semua sekali. Semua sekali. Ada contoh tak? Bukan contoh dalam Quran, contoh dalam masyarakat kita. Covid kan? Allah bagi Covid kan, siapa yang kena? Ke orang yang jahat saja, yang berzina, yang minum arak je kena Covid kan? Ada? Tak ada? Ada tak ustaz yang kena Covid? Ada tak ustaz penceramah terkenal yang mati pasal Covid? Ada? 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 Kena semua sekali. Sebab apa? Sebab sebelum ini banyak berlaku kemungkaran dan ramai ustaz-ustaz, ramai mufti pun diam kan. Jadi bila Allah turun musibah, kena semua sekali. Tak terkecuali. Dan dalil daripada Quran apa dia? Dalil daripada Quran. Makna kalau Allah turunkan musibah, musibah itu tidak akan menimpa kepada orang yang melakukan kezaliman sahaja. Tapi kena juga pada orang yang tak buat kezaliman tapi tak menegurnya. Bila tak menegur, makna mereka redha. Termasuklah macam kisah ni. Buka surah Al-Anfal ayat 25. Surah Al-Anfal ayat 25. Nah, ingat ayat ni menakutkan kalau kita tadabbur. Dan ayat ni menggerakkan kita untuk tidak duduk diam. Allah kata apa? Wattaqu fitnatan la tusiban zalamu minkum khasatan wa'lamu anna Allaha wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. Bukan bertakwa ni, makna dia ialah takutlah. Takutlah kepada apa? Fitnah. Fitnah apa makna? Bukan. Fitnah dalam Quran ada makna ujian, ada makna syirik, ada makna musibah. Ini makna musibah. Takutlah pada musibah yang la tusibanna, yang tidak sekali-kali akan menimpa hanya orang yang zalim. Minkum, dari kalangan kamu sahaja. Khasah. Tidak akan menimpa secara khusus orang yang zalim saja. Takutlah. Kenapa? Bila tak akan menimpa pada orang zalim saja, makna orang yang soleh pun akan menimpa. Takut. Bila tu? Bila ada kemungkaran, kamu tak tegur dan tak kata apa pun. Jadi sama dengan orang yang buat kemungkaran. Wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Sekarang ramai orang prihatin kepada apa? Pada kesusahan secara zahir. Orang miskin pakat bantukan. Orang lapar bagi makanan. Orang tak ada kerja, kita tolong cari kerja. Tapi orang buat maksiat, orang buka aurat, tak ada siapa bantu. Dan tak ada siapa kisah. Orang tak solat, tak ada siapa kisah. Sebenarnya itu kemungkaran. Kita kena sampai ke ilmu. Okey. Mereka telah menyembelih unta wa'atau dan mereka derhaka an amri rabbihim, terhadap amri, perintah pencipta mereka. Allah sebut bukan amrillah. Apa beza ni? Kenapa Allah sebut an amri rabbihim? Amri rabbihim. Allah tak kata mereka derhaka an amrillah, perintah Allah. Beza tak antara amrillah dengan amri rabbihim? Apa yang Allah nak bagi tahu? Ayolah, di sebalik itu apa maksudnya? Sebenarnya Allah nak bagi tahu perbuatan mereka ni sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat melampau dan sangat-sangat tidak patut. Kenapa? Sebab mereka derhaka. Kalau derhaka pada Allah, Allah hanya memberi makna Tuhan yang disembah. Tapi kalau Rabbi memberi makna Tuhan yang cipta mereka, Tuhan yang bagi rezeki pada mereka, Tuhan yang jaga mereka, mereka lawan. Lagi menunjukkan melampau. Contohlah kita kata Ali derhaka pada Muhammad. Kita rasa macam tak hebat sangat. Tapi kalau kita kata Ali derhaka pada bapaknya, nampak lagi tak patutlah. Sebab itu adalah bapaknya. Okey. Waqalu, dan mereka berkata, ya Saleh, wahai Saleh, wahai Nabi Saleh. Dia tak panggil Nabi sebab dia memang tak terima. I'tina, bawalah datang, bima ta'iduna, dengan apa yang engkau janjikan kami. In kunta, sekiranya kunta adalah engkau minal mursalin, dari mereka yang diutuskan. Okey, apa yang Allah nak bagi tahu ni? Setelah mereka sembelih unta dan mereka derhaka pada Allah, sepatutnya lepas tu apa berlaku? Takut, kan? Kita dah buat salah ni, dah mula rasa gerun takut, kan? Sebab Nabi Saleh dah bagi amaran, hari unta ni jangan kacau, jangan buat apa-apa keburukan pada unta. Kalau kamu buat juga, Allah akan turunkan azab. Bukan setakat dia tak takut, dia sembelih, kemudian lepas tu dicabar pula Nabi Saleh. Okey, kami dah sembelih, bawa datang, mana azabnya? Nak beritahu apa tu? Manusia boleh sampai tahap bila dia mencabar Nabi Saleh ni, sebenarnya dia cabar siapa? Lepas tu kadang-kadang kalau kita dengar ada orang cabar Tuhan, kita terkejut tak? Terkejut tak? Dia kata, saya dah buat maksiat lama pun, tapi tak ada azab pun. Ya, kita kata, ya Allah, mengiling kepala. Tapi bila kita baca surah ni, kita tak iling kepala pun. Kan? Ini lagi dahsyat, kan? Sebab apa ni? Dia cabar direct depan Nabi Saleh. Betul? Jadi Allah nak begitu. Perangai manusia ni yang dulu lagi dahsyat. Jangan kita terkejut. Kalau kita faham Quran, kita akan
terima dengan tenang dan kita akan buat sesuatu. Okey. Fa akhazatuhum, lalu akhazatuhum, telah menimpa mereka rajfah. Rajfah apa dia? Rajfah gempa bumi. Tapi banyak ayat juga Allah kata Allah binasakan kaum Samud dengan sa'iqah. Sa'iqah ni suara pekikan. Jadi yang mana betul? Dua-dua betul. Mungkin yang bawah ni gempa bumi, yang atas pekikan, suara daripada atas. Jadi bergabung dua tu, apa jadi? Gempa bumi, fa asbahu, lalu mereka menjadi fi darihim, di rumah mereka. Dia terjemah rumah ke? Dar ni boleh jadi rumah, boleh jadi negeri. Kan? Orang Melayu pakai tak dar? Selangor Darul, Terengganu Darul Iman, Kelantan Darul Naim, Johor cuma ada beberapa negeri tak ada dar. Macam Perlis dia tak ada dar. Dia apa dia? Indra Kayangan. Macam Negeri Sembilan apa? Darul Khusus. Yang ni Darul Samud. Lalu mereka jadi apa? Di rumah mereka sendiri. Rumah mereka sendiri. Jasimin. Mati. Dia terjemah bergelimpangan ke? Ada juga pendapat mengatakan jasimi makna mati dalam keadaan tersungkur. Mati bergelimpangan. Ada kan? Mati lebih tepatlah, mati tersungkur dan bergelimpangan. Dan tak ada seorang pun selamat kecuali orang yang beriman. Nabi Saleh dengan orang beriman ada kata 100 orang lebih. Allah suruh mereka keluar daripada tempat ni, barulah Allah turunkan azab. Tengok ini setelah berapa hari ni? Selepas mereka sembelih unta, berapa hari lepas tu baru Allah turunkan azab. Kan mereka cabar ni kan? Mana lepas sembelih tu Allah tak turunkan azab terus, sebab tu mereka cabar. Tak ada pun. Berapa hari? Siapa tahu? Apa dia? Sempat keluar mungkin 1 hari pun boleh. Macam kisah Nabi Lut kan. Nabi Lut Allah suruh keluar malam, lepas keluar je terus Allah turunkan azab. Sebenarnya Allah sebut dalam Quran selepas 3 hari. Selepas 3 hari. Cuba buka surah Hud ayat 65 ke? Surah Hud ayat 65. Cuba baca. Fa'aqaruha. Kemudian faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyamin zalika wa'dun ghairu makzub. Cuba terjemah. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya, iaitu unta, dan lepas tu mereka cabarkan mana azab. Maka kata faqala, berkata Nabi Saleh, tamatta'u. Apa makna tamatta'u? Berseronoklah. Fi darikum, di rumah-rumah kamu, selama salasati ayyam, 3 hari. Kamu cabarkan, tunggu 3 hari.
Kemudian Allah kata zalika wa'dun. Itulah janji yang ghair makzub, yang tidak mungkin dusta. Boleh? Kenapa Allah binasakan mereka di rumah mereka? Allah sebut ni fi darihim. Lepas tu Allah tak sebut fi darihim. Mereka ditimpa gempa bumi dan petir, suara petir, lalu mereka mati bergelimpangan. Tak perlu sebut fi darihim. Apa faedah dia? Mana mati, mana lebih hina? Mati di luar kampung kita dengan mati dalam rumah kita. Mana lebih hina? Di rumah lah, sebab di rumah kita tempat yang paling selamat. Itu pun tak selamat. Nak bagi tahu, bila Allah turun azab, di mana saja kamu berada, kamu tak akan selamat. Macam kaum Ad, Allah binasa macam mana? Kaum Ad, angin. Macam mana angin tu? Sebelum tu macam mana? Mereka duduk dalam rumah. Dalam tafsir mengatakan Allah pusingkan angin. Angin tu seduk. Semua kaum Ad yang duduk dalam rumah, semua keluar dan Allah pusing di udara. Duduk dalam gua pun Allah seduk dengan angin tu. Mana tak ada siapa yang selamat. Okey, fatawalla anhum. Lalu tawalla apa dia? Maka berpalinglah anhum dari mereka. Allah perintah pada siapa ni? Nabi Saleh. Allah perintah apa? Sebelum ni Allah perintah berdakwahlah. Sekarang Allah kata berpaling. Mana boleh tak satu masa kita berpaling daripada mad'u kita? Boleh. Bila tu? Tapi ramai sekarang berpaling sebelum berdakwah ke selepas berdakwah? Sebelum kan? Aku tak nak masuk campur kan? Waqala, dan dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Bahasa pendakwah, Nabi Saleh berkata pada kaum dia yang baik ke, yang beriman ke, yang kufur, yang jahat. Tapi bahasa dia tetap lembut. Apa dia? Jadi kalau kita berdakwah, orang maki ke apa ke, jangan tukar bahasa kita. Bahasa kita sebelum orang sambut dengan orang maki kita, bahasa kita sama. Wahai sahabatku. Susah kan? Makna apa tu? Kena ada sifat apa tu? Depan ada kosong ni. Kena ada sifat apa? Apa dia? Rahmat. Rahmat kepada apa? Lagi orang jahat, lagi kita kena rahmat. Itu pendakwah. Bukan lagi orang tolak, lagi kita geram. Tak. Rahmat dalam hati pendakwah ialah lagi orang jahat, lagi sepatut kita kesian. Okey. Wahai kaum aku, laqad ablaghtukum. Pasti sesungguhnya ablaghtukum, aku telah sampaikan kepada kamu risalah apa dia? Risalata Rabbi, penciptaku. Jadi Nabi Saleh bagi kepada kaum dia bahawa jangan salahkan aku sebab aku telah sampaikan. Tapi kamu degil, kamu tak ada dengar. Inilah akibatnya daripada apa? Kedegilan kamu. Dan juga yang kedua, Nabi Saleh bagi tahu mesej dakwah setiap Nabi apa dia? Mesej dakwah setiap Nabi.
risalah Rabbi, bukan daripada aku. Jadi kalau kamu tolak apa yang aku sampaikan, sebenarnya kamu tolak Tuhan, pencipta kamu. Pengajaran untuk kita bila kita nak sampaikan dakwah, nak mengajak orang kepada Islam, jangan sampai apa yang pendapat kita ataupun pendapat guru. Tapi sampaikan apa yang Allah cakap. Sebab kita nak suruh orang sembah Allah. Jadi jangan duk cerita bab guru kita. Biarlah apa yang Allah cakap ataupun apa yang Rasul cakap. Kemudian wa nasahtu, dan aku telah nasah tu apa dia? Nasihat. Tapi sebenar nasihat ni apa makna? Allah ada Nabi ada sebutkan ad-dinu an-nasiha. Agama tu, kalau orang tanya agama tu apa dia sebenar, Nabi jawab simple je, nasihat. Betul ke? Dan nasihat pula dah jadi bahasa Melayu. Nasihat bahasa Melayu apa makna? Memberi teguran. Jadi adakah agama tu bagi teguran je? Tak payah belajar, tak payah beramal, bagi nasihat aja. Kamu Islam tak? Ya. Apa bukti? Saya dah bagi nasihat. Agama memang nasihat je. Dia pun baca hadis Nabi. Macam mana? Jadi apa sebenarnya makna nasihat? Sahabat bertanya, Qulna, kami berkata, liman ya Rasulullah. Liman ya Rasulullah. Nabi kata agama adalah nasihat. Sahabat pun tanya lagi. Makna benda itu tak jelaslah. Liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Maka Nabi kata, qala Rasulullah SAW, lillahi, kemudian wali kitabihi, kemudian wali rasulihi, kemudian wali a'immati al-muslimin, dan wa ammatihim. Hadis sahih riwayat Muslim. Okey. Kalau kita faham nasihat ialah bagi nasihat, maka Nabi, bila sahabat tanya, untuk siapa ya Rasulullah? Nabi kata, untuk Allah. Kalau kita faham nasihat ialah bagi nasihat, macam mana nak bagi nasihat pada Allah? Agama adalah nasihat pada bagi nasihat. Macam mana nak bagi nasihat pada Allah? Dan Allah perlu tak nasihat? Tak. Nasihat untuk kitabnya. Macam mana nak nasihat kitab Allah? Nasihat untuk Rasulnya. Macam mana? Rasul perlu tak nasihat kita? Tak. Jadi sebenarnya apa makna nasihat? Apa dia? Dan nasihat dalam bahasa Arab an-nushu, makna dia al-khulus. Betul-betul ikhlas. Betul-betul tulus. Itu makna nasihat. Jadi nasihat, agama ialah nasihat apa dia? Betul-betul ikhlas. Ikhlas untuk siapa? Untuk Allah. Boleh faham? Bukan nasihat dalam bahasa Melayu tu. Iaitu nasihat untuk Allah ialah kita betul-betul ikhlas beriman kepada Allah, beramal kerana Allah. Tidak ada langsung unsur syirik atau riak dan sebagainya. Okey. Nasihat pula untuk kitab Allah. Macam mana? Tadabbur kitab Allah, amal dan sampaikan dengan penuh ikhlas. Itu makna nasihat untuk kitab Allah. Boleh? Jadi kalau orang tu belum tadabbur, belum amal semua ayat dalam Quran, agama dia sempurna tak? Tak. Sebab agama ialah ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana kitab Allah. Apa dia ikhlas kerana kitab Allah? Iaitu belajar, tadabbur, faham, amal dan sampaikan.
barulah nasihat li kitabillah. Yang ketiga, nasihat kepada Rasulullah. Apa makna? Ikhlas. Beriman dengan Rasulullah, membenarkan semua yang Nabi cakap dan amalkan sunnah Nabi dan sampaikan, barulah kamu ada nasihat li Rasulillah. Tapi kalau ada yang kamu terima daripada Nabi, ada yang kamu tak pakai, kamu sebenarnya agama kamu separuh-separuh. Dan sebenarnya bila separuh, sebenarnya macam tak ada agama. Sebab Allah sebut dalam surah Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah patut kamu beriman sebahagian dan kamu kufur sebahagian yang lain? Adakah patut? Tak patut. Itu bukan beriman, itu hawa nafsu. Pilih yang dia suka, tolak yang dia tak suka. Okey, nasihat kepada a'immah. A'immah ni imam-imam, pemimpin. Macam mana? Taat pada pemimpin Islam yang mentaati Allah dan Rasul. Wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat. Selagi mana dia selagi mana dia mentaati Allah dan Rasul. Dan nasihat untuk orang awam. Orang amah ni mana orang Islam yang awam. Macam mana pula? Jumpa orang kampung, jumpa orang miskin, jumpa pakcik-pakcik, buat mana? Tegur mereka yang salah, kan? Suruh mereka buat yang ma'ruf, berkasih sayang. Jadikan mereka adalah ikhwah, saudara kita. Barulah agama kita ada nasihat. Jadi salah orang faham agama ialah nasihat. Saya nak bagi nasihat ni sebab agama memang kena bagi nasihat. Tak. Dia sendiri tak beriman, dia sendiri tak beramal dengan sunnah Nabi. Boleh faham? Kita balik pada ayat kita. Jadi Nabi Saleh berkata, aku nasihat pada kamu. Apa makna aku nasihat? Aku ikhlas. Aku sampaikan agama kerana Allah betul-betul ikhlas. Lakum, untuk kamu. Para Nabi, para Rasul ada kepentingan tak bila menyampaikan dakwah? Ada tak minta upah? Tak ada. Ada tak menetapkan bayaran? Tak ada. Walakin, akan tetapi, la tuhibbu, kamu tidak suka. Kamu tidak suka apa? An-nasihin. Tidak suka orang-orang. Oh ni, dan aku telah ikhlas. Nak terjemah apa ni? Kamu tidak suka orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas dan beriman. Okey. Jadi di sini kata Nabi Saleh, kamu tidak suka orang yang ikhlas dan orang yang beriman. Pengajaran untuk kita apa dia? Siapa yang tak suka pada orang yang ikhlas, kepada orang yang beriman, dia menyerupai kaum Samud. Kaum Samud. Mana hanya orang kafir saja yang tak suka pada orang beriman. Tak suka pada orang beriman, ada ciri-ciri kafir. Dan juga ciri-ciri munafik. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Sifat orang munafik tak boleh terima teguran. Bila orang tegur je, apa dia kata? Wa iza qila lahum ittaqillah. Surah Baqarah. Wa idza qila lahum ittaqillah akhazathu al-izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam
Wala bi'sal masir. Wala bi'sal mihad. Tengok Allah sebut ciri-ciri munafik. Surah ayat Baqarah 206. Surah Al-Baqarah 206. Okey, cuba terjemah. Wa iza qila, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka. Siapa mereka ni? Orang munafik. Tengok penyakit orang munafik. Apa dah? Ittaqillah. Takutlah pada Allah. Bila orang munafik buat maksiat ke apa ke, dinasihat pada dia, takutlah pada Allah, jangan buat benda ni. Maka apa reaksi orang munafik? Akhazathul izzatu. Izzah apa dia? Izzah, rasa sombong. Akhazatu, menguasai dirinya. Dengan sebab apa dia sombong tu? Sombong punca daripada apa? Dosa. Apa maksudnya? Apa dia contohlah bentuk-bentuk sombong tu? Bila orang tegur kita, kita kata apa? Siapa kamu? Itu sombonglah. Kamu baru belajar kan? Saya dah 20 tahun. Itu sombong. Kamu masih berhingus. Berhingus. Itu ayat siapa tu? Ayat orang munafik ni. Akhazatul izzah. Bila dia rasa dia lebih baik pada orang, dia tak perlu ditegur, dia ada ciri-ciri munafik. Ingat macam mana kita nak tundukkan diri kita bila orang tegur, betul tak? Yang paling sukar, yang paling mudah kita tegur orang. Yang paling sukar, orang tegur kita. Betul kan? Sedap tak masa kita tegur orang? Berapi kan, keluar semua. Orang pun terkejut, pandainya ceramah. Kan? Tapi bila orang tegur kita satu je, kita rasa apa? Kamu silap orang ni. Jadi apa tips untuk menjadikan kita rendah diri dan sentiasa bersedia untuk menerima teguran? Sebab orang beriman sentiasa merendah diri dan sentiasa bersedia terima teguran. Bahkan orang beriman, bila orang tegur je, terus dia ucap, jazakallahu khairan. Terima kasih. Sebab kalau kamu tak tegur, aku terus dalam dosa. Lepas tu Nabi kata apa? Saudara kita seumpama apa? Saudara kita tu macam apa? Nabi buat perumpamaan. Tak, itu bab kasih sayang. Ini bab tegur menegur ni. Al-mar'u mir'atu akhihi. Seseorang itu adalah cermin pada dirinya. Cermin. Kita kadang-kadang ada jerawat kat sini, kita tak nampak kan? Macam mana kita nak bagi nampak tu? Bila tengok cermin, kita rasa macam muka kita licin je. Bila tengok cermin, ya Allah, ada jerawat. Jadi saudara kita macam cermin tu. Kadang-kadang kesalahan kita, keaiban kita, kita tak perasan. Saudara kita tegur, dia seumpama cermin. Terima kasih pada cermin tu. Bila kita tengok cermin ada jerawat, kita marah tak pada cermin? Celaka kamu cermin. Terima kasih. Bahkan ada doa tak bila tengok cermin, walaupun dhaif lah. Ada doa tak bila tengok cermin? Apa dia doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kamu dah indahkan rupa paras aku, maka indahlah akhlakku. Kadang-kadang rupa paras aku cantik, semua orang puji. Tapi perangai aku sangat buruk. Okey? Jadi ini perangai orang munafik. Tak boleh ditegur, pantang ditegur. Tapi dia kaki tegur orang. Kemudian Allah kata apa? Fahasbuhu jahannam. Tengok balasan orang yang pantang ditegur ni. Maka cukuplah bagi orang ni neraka jahannam. Tengok. Apa dosa dia ni sampai Allah bagi amaran. Jahannam cukuplah untuk dia. Apa dosa dia? Sombongnya nampak pada apa? Tak boleh ditegur je. Kan? Orang tegur sama muka je. 3 hari tak bertegur kawan tu. Kan? Dan wala bi'sal mihad. Neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Okey, boleh
Kita baca buku ni, Syarah Bulughul Maram, kitab solat. Oh, saya tak ingat dah kita sampai kat mana. Pelajar boleh bagi tahu muka surat berapa? Khalif ingat? Muka surat? 83. Oh, okey. Kita masuk muka surat 84, hadis yang ke-186. Hadis 186 muka surat 84. Wa an Jabir qala al-musannif rahimahullah wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu idza kana ath-thawbu wasi'an faltahif bihi ya'ni fi as-salah wa li muslim fakhalif baina tarafaihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, sekiranya kain itu lebar, maka berselimutlah dengannya, iaitu dalam solat. Dalam riwayat Muslim, hendaklah menyilangkan antara kedua-dua hujungnya, dan jika kain itu sempit, maka bersarunglah dengannya. Ini antara bentuk pakaian dalam solat lah. Menunjukkan bahawa Nabi tidak tetapkan bentuk pakaian untuk menutup aurat. Yang Nabi sebut ialah ciri-ciri pakaian yang menutup aurat. Sama ada pakai satu je selimut ataupun dua, yang atas satu, bawah satu. Kemudian hadis 187 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiki minhu syai'un. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah seseorang kamu mendirikan solat dengan menggunakan sehelai kain. Di atas bahunya tidak terdapat sesuatu pun yang menutupinya. Maknanya, walaupun aurat bagi lelaki antara pusat dengan lutut, mana kalau dah solat dia pakai seluar 3 suku, tak pakai baju, solat dia sah tak? Sah. Tapi tinggal satu lagi dia panggil adab. Adab bila beribadat kepada Allah, sebaik-baiknya menutupi semua. Jadi maksud hadis 187 ialah kalau pakai bawah saja, terbuka ke atas, tidak digalakkan, bukannya haram. Kita tengok huraian dia. Fiqhul hadis. Secara umumnya, kedua-dua hadis ini menjelaskan kewajipan menutup aurat bagi lelaki dalam solat dan anjuran menutup bahagian atas badan semasa solat. Hadis ini menunjukkan dua situasi bagi seseorang lelaki yang ingin menunaikan solat yang berkaitan dengan kain yang digunakannya. Sekiranya kain yang digunakannya itu lebar, maka dianjurkan menutup seluruh badan daripada bahagian atas kedua bahunya sehingga ke bahagian bawah kedua lututnya. Kadang-kadang macam jubah. Jadi jubah tu macam satu pakaian. Hal ini disebabkan dia mempunyai kain yang mencukupi dan melebihi keperluan untuk menutup bahagian yang wajib ditutup, iaitu daripada pusat ke lutut. Jadi kalau ada yang besar, lebar, yang lebih baik ialah menutupi semua sekali, daripada atas sampai ke bawah. Okey, sekiranya kainnya sempit dan tidak mencukupi untuk menutup seluruh badannya, maka wajib menutup bahagian bawah. Paling-paling kurang kalau kain itu sempit ataupun kecil,
dia tak boleh tutup atas semua, maka wajib dia menutup bahagian bawah ataupun bahagian aurat yang wajib ditutup sahaja, iaitu dari pusat hingga ke lutut. Kainnya dijadikan sebagai sarung untuk menutupi bahagian tersebut, manakala kedua-dua bahunya dan bahagian atas badannya dalam keadaan terdedah. Itu kalau tak ada kain lah, kalau tak cukup. Tapi kalau cukup, kena tutup atas dan bawah sebagai adab. Imam Nawawi menyatakan bahawa tidak ada perbezaan pendapat mengenai keharusan solat dengan menggunakan sehelai kain. Selain itu, ulama juga bersepakat bahawa solat dengan menggunakan dua helai kain adalah lebih baik. Bahkan Allah SWT memerintahkan mengenakan pakaian dan perhiasan yang cantik setiap kali pergi ke masjid. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Maksudnya, wahai anak Adam, ambillah perhiasan pakaian kamu ketika di masjid. Jadi ayat ni secara jelas Allah menggalakkan sesiapa yang nak ke rumah Allah untuk beribadat adalah pakai pakaian yang zina. Zina perhiasan lah. Pakaian cantik, bukan mestinya baru. Cantik, kemas, wangi. Sebab kita nak menghadap Tuhan. Sebab itulah ada satu hadis, Nabi melarang seseorang yang badan dia berbau daripada pergi ke masjid. Kadang-kadang pakaian cantik tapi baunya busuk. Maka sebenarnya tidak digalakkan. Sebab dia boleh menyakiti pertama para malaikat yang ada dalam masjid. Yang kedua, menyakiti orang yang solat. Dan lagi parah, menyebabkan orang lain solat tidak khusyuk disebabkan bau badannya. Bahkan Nabi larang terus. Dalam satu hadis Nabi kata, siapa yang makan bawang, maka fala yaqrabanna masjidi hadza. Jangan sekali-kali mendekati masjid aku. Walaupun pada peringkat dalam sudut lain Nabi kata wajib pergi ke masjid, salat berjemaah bagi lelaki. Bahkan Nabi nak bakar rumah sesiapa yang tak pergi salat berjemaah di masjid. Tapi dalam keadaan yang lain Nabi kata siapa yang makan bawang jangan pergi. Sebab dia boleh mengganggukan orang lain. Okey. Sementara itu, ulama bersepakat mengenai anjuran menutup salah satu bahu ketika menunaikan solat bagi lelaki berdasarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas. Tapi mereka berbeza pendapat berkenaan kewajipannya. Jadi ulama beza pendapat yang pakaian bahagian atas tu adakah sunat pakai sahaja ataupun wajib. Ada 4 pendapat. Pendapat pertama, Imam Ahmad. Imam Ahmad daripada mazhab Hambali berpendapat bahawa menutup salah satu bahu dalam solat adalah wajib jika mampu melakukannya. Jika mampu ada pakaian, kena pakai. Kalau tak pakai, berdosa. Walaupun dia bukan aurat bagi lelaki. Ini pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ia berdalilkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita baca tadi. Hadis 187. Pendapat kedua, jumhur ulama. Pendapat majoriti ulama termasuk 3 mazhab, iaitu Syafi'i, Maliki dan Hanafi, berpendapat bahawa menutup bahu adalah tidak wajib. Tapi yang wajib adalah menutup aurat. Adapun kedua-dua bahu dan anggota badan yang lain tidak termasuk dalam aurat berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu di atas. Hadis 186. Pendapat yang ketiga, sebahagian ulama mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali ada 2 pendapat lah. Satu kata wajib. Pendapat yang kedua dalam mazhab Hambali, bahawa menutup salah satu bahu bererti telah melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya berpakaian indah. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Beradab sopan dan bersifat pemalu di hadapan Allah. Jadi kalau kita depan orang, depan bos ke, depan orang besar ke, kita tak mungkin tak pakai baju, kan? Dengan alasan kita dah menutup aurat. Maka di hadapan Allah lagi patut kita malu dalam keadaan tidak berbaju. Yang keempat, pendapat keempat, iaitu pendapat Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitabnya Fathul Bari. Majoriti ulama berpendapat hanya sunat menutup bahu bagi seseorang yang menunaikan solatnya. Sunat. Bila sunat maknanya apa? Pakai baju dalam solat dapat pahala. Pakai baju dalam solat dapat pahala.
Larangan mendedahkan bahu bukan bererti haram, tetapi kurang afdal. Jadi dalam hal ini pendapat jumhur ulama ialah pendapat yang paling tepat berdasarkan dalil dan juga amalan para sahabat. Di pendapat jumhur ulama tidak wajib dan tidak juga sunat. Okey, pengajaran daripada hadis ni, pertama, menutup aurat adalah antara syarat sah solat. Yang kedua, aurat lelaki dalam solat adalah daripada pusat hingga ke lutut. Dari pusat hingga ke lutut. Yang ketiga, disunatkan ke atas orang yang ingin mengerjakan solat menutup kedua-dua bahunya ataupun bahagian atas badannya ketika solat. Pengajaran keempat, menutup aurat dalam solat adalah lebih utama daripada menutup anggota badan yang lain. Kan? Menutup aurat lebih utama daripada menutup anggota badan yang lain. Jadi mana lebih baik? Menutup mulut dengan menutup kepala? Pakai mask dengan pakai tudung, mana lebih baik? Ha? Dia kalau pakai mask, selamat daripada compound. Tapi kalau tak pakai tudung, tak selamat daripada neraka. Buatlah pilihan bijak. Ha? Bukan pilih salah satu, tutup dua-dua. Yang kelima, harus solat dengan memakai kain sarung sahaja bagi lelaki yang mempunyai kain sempit, sekalipun kedua-dua bahunya terdedah. Kadang-kadang kita dalam ihram kan, pakaian ihram yang atas tu kotor. Boleh tak kita pakai yang bawah saja dan di atas terbuka? Jawapannya boleh. Nombor 6, pengajaran yang ke-6, agama Islam ialah agama yang fleksibel dan sesuai pada setiap zaman dan tempat. Wallahu alam. Kita tengok soalan. Wassalam. Hadis yang berkaitan orang mukmin adalah cerminan mukmin yang lain. Soalan saya, dan manakah batasan teguran nasihat itu? Wajarkah teguran itu sehingga memberi aib pada yang ditegur? Soalan dia, saudara kita adalah cerminan kepada kita. Jadi apakah batasan untuk kita menegur dia? Adakah sampai mengaibkan dia? Tak, Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah kamu dengan cara berhikmah. Hikmah ni makna bijak. Termasuklah tidak menyakiti hati orang. Kalau kita nak tegur orang, tujuannya supaya dia dengar dan supaya dia berubah, tapi menyakitkan hati dia, itu tak bijak. Kan? Bila kita nak dia dengar, jangan sampai gunakan bahasa yang kasar. Jangan sampai memalukan dia. Itu bukan nak suruh dia berubah, itu sengaja nak mengaibkan. Termasuklah kita tegur dia khalayak ramai. Yang terbaiknya ketika panggil seorang-seorang ketika dia tenang, kan? Jangan ketika dia tengah marah. Dan bahasa pula bahasa yang paling lembut. Sebagaimana Nabi Ibrahim menegur bapaknya ketika bapak dia halau dia. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini setelah bapak dia halau dan bapak dia ugut dia, jangan balik lagi. Apa kata Ibrahim? Ya abati, wahai bapakku. Bahasa pun lembut. Walaupun dia tengah dihalau oleh bapaknya, kan? Dan telah sedang diugut oleh bapaknya. Kemudian apa lagi dia kata? Tak apalah, aku akan minta ampun untuk kamu daripada Allah. Jadi ayat tu pun menyejukkan hati bapa dia. Bukan dia maki, kamu halau aku, okey, jumpa di neraka. Wallahu alam. Ustaz, bolehkah kita menegur guru kita sekiranya guru kita itu melakukan kesalahan? Soalan dia, boleh tak kita menegur guru kita sekiranya guru melakukan kesalahan? Dia sebenarnya semua orang buat salah. Guru ke, murid ke, orang tua ke, budak, semua buat salah. Dan Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja melihat kemungkaran. Nabi tak sebut siapa yang buat kemungkaran, guru ke, pelajar ke, orang tua ke. Siapa saja buat kemungkaran dan siapa saja yang melihat. Kadang-kadang yang melihat kemungkaran anak murid, yang buat kemungkaran guru. Nabi tak sebut. Menunjukkan apa? Kemungkaran wajib ditegur walau datang daripada siapa saja. Sebab itulah bila
Umar Ibn Khattab dilantik sebagai khalifah, rakyat sahabat biasa menegur dia, kalau kamu silap aku tegur dengan pedang. Kan? Itulah orang yang beriman. Dia tak kira guru ke, tak kira orang tua, cuma bahasa tu bahasa yang beradab. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana nak bendung kes buli di kalangan pelajar? Adakah salah ibu bapa? Soalan dia, bagaimana nak membendung masalah buli di kalangan pelajar? Adakah salah ibu bapa? Memang salah ibu bapa lah. Kan? Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanahu au yumajjisanahu au yunasiranahu. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih semula jadi. Siapa yang akan merosakkan? Fa abawahu, maka kedua ibu bapa lah yang akan menjadikan anak tu jadi Yahudi ke, berfikiran macam Yahudi ke, ataupun macam Nasrani ke, ataupun macam Majusi. Mak bapak. Bukan bermakna mak bapak ada kuasa menukar agama anak, tak. Maksud ada itu ialah mak bapak yang akan mempengaruhi anak sehingga anak tu berfahaman sekian. Jadi semua anak yang jahat tu mak bapak mesti ada peranan, kecuali anak bukan duduk dengan mak bapak. Kan? Kita tengok sekarang kes tu, dulu pelajar universiti kena buli sampai kena bunuh kan. Siapa nama? Zulfarhan kan. Yang kena sampai tahap kena striker kan. Berapa puluh kali? 90 lebih kan. Satu badan kena. Yang tak kena muka dengan kemaluan je. Siapa yang buat tu? Pelajar universiti. Pelajar universiti ni bodoh ke cerdik? Pelajar cemerlang. Jadi setelah berlaku kes tu dan kawan-kawan yang buli dia, yang bunuh dia tu dihukum di penjara kan. Kita ingat dah habislah kes tu. Tiba-tiba keluar lagi kes baru. Lagi teruk. Apa dia? Budak MRSM. Umur 13 tahun. Buli kawan dia yang juga umur 13 tahun. Di Perak. Dengar tak berita? Umur 13 tahun. Dah pandai buli. Siapa ni? Bukan orang asli. Bukan orang jakun. Pelajar cemerlang. Pelajar MRSM ni, pelajar cemerlang. Dari segi akademiknya, diinterview, ditapis, apa semua. Baru je masuk tahun pertama, dah pandai buli kawan. Takkanlah salah guru kan? Dia baru masuk sekolah tu. Mana ada guru ajar buli di sekolah kan? Ini mesti salah mak bapak. Mak bapak boleh kata, saya tak pernah ajar buli anak saya. Tak, bila kamu tak ajar anak kamu agama, sebenarnya kamu ajar macam-macam pada dia. Sebab anak-anak ni akan jadi baik bila dia ajar agama. Bila ada agama, insya-Allah jadi baik. Kan? Saya pun tak faham apa nak jadi. Umur 13 tahun, tak boleh nak bayang. 13 tahun, zaman Nabi, berebut nak pergi berjihad, nak mati syahid. Kita 13 tahun berebut nak tumbuk kawan seasrama. Jadi kena balik pada mak bapak lah. Jangan salah kerajaan, jangan salah sistem pendidikan. Anak tu datang daripada, lahir-lahir datang daripada rumah kan. Berapa tahun dia membesar di rumah. Tapi mungkin sebab mak bapak sibuk kerja dunia, sibuk kerja, abaikan anak-anak. Jadi akhirnya anak dididik oleh kawan-kawan dia. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau anak sudah bilang 5 kali tak dengar dan suka berbohong dengan orang tuanya, apa harus kita buat? Macam mana? Dia kata anak dah tegur 5 kali tapi masih berbohong dengan mak bapak. Dah ditegur berkali-kali dah maksudnya. Masih berbohong. Dah berkali-kali. Sebab itulah Allah kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai rawatan. Rawatan penyakit apa ni? Semua penyakit. Lebih khusus ialah penyakit hati, termasuklah penyakit degil tu. Kadang-kadang kita salahkan anak kita sebab tak dengar cakap. Tapi kita lupa anak kita tak dengar cakap tu sebab didikan kita juga. Ustaz, saya dah didik okey dah. Tapi dia degil. Tak, sebab kamu tak sabar. Kan? Kamu tak sabar. Sebab tu Allah sebut dalam Quran kan. Quran ni sifat. Salah satu kisahnya, kisah Nabi Yaqub. Berapa orang anak dia? Berapa orang anak Nabi Yaqub yang degil?
Ini bukan anak pakcik Yakub ni, anak Nabi Yakub. Berapa orang? Ya tak, yang degil. 10 orang, 2 orang tu baik. Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni kan. 10 orang degil. Berapa hari ni? Berapa hari anak Nabi Yakub degil? Ha? Daripada Nabi Yusuf kecil sampai besar. Mungkin berpuluh tahun. Tapi akhirnya semua 10 orang anak Nabi Yakub yang degil, bukan setakat degil, penipu. Bukan setakat penipu, menuduh bapa dia yang seorang Nabi, penipu. Dia kata, bapa aku ni sentiasa dalam kesesatan. Tapi akhirnya 10 orang anak Nabi Yakub yang degil, yang jahat, yang cakap bohong dengan bapa tu, yang sampai tahap nak bunuh adik dia pula Nabi kan. Ini nak bunuh adik ni. Tapi akhirnya 10 orang jadi baik. Kan? Allah kata pada dalam surah Baqarah. Bila Nabi Yakub tanya semua anak dia, ketika saat dia nak meninggal, Maza ta'buduna min ba'di? Apa kamu nak sembah selepas aku? Mereka kata apa? Na'budu? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahimah wa Ismail wa Ishaq. Nabi Yakub bertanya pada semua anak dia di hujung kehidupannya. Lepas aku mati, kamu nak sembah apa? Semua anak-anak dia yang dah bertobat ni menjawab, kami akan sembah Tuhan engkau, iaitu Allah, dan Tuhan bapa engkau, iaitu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq kan? Dan juga Tuhan moyang kamu, iaitu Nabi. Jadi semua bertobat dan semua menjadi anak yang soleh. Sebab apa? Apa tips kehebatan Nabi Yakub boleh mengubah anak 10 orang yang degil, yang jahat, bertahun-tahun akhirnya menjadi anak yang beriman dan soleh? Apa tip dia? Bukan 10 tip, satu je. Fasabrun jamil. Sabrun jamil. Sabar. Ustaz, saya dah sabar. Yalah, tapi tak jamil. Jamal. Sabar Jamal, bukan jamil. Geram budak ni. Mak ni kalau mak tak sabar ni, kalau bapak kamu tak ada ni, dah kena ni, kan? Itu sabar ke tak sabar tu? Tak sabar. Jadi sabar kita tak cantik. Kalau kita dah usaha, kita buat terbaik, kita sabar, jangan marah lagi. Sebab apa? Sebab anak Nabi Nuh pun degil sampai ke sudah, kufur sampai ke sudah. Itu pilihan dia. Bila dia dah matang, dia boleh berfikir, kita pun dah hajar, ilmu pun sampai pada dia. Akhirnya dia pilih itu. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Serah pada Allah. Kita tak boleh buat lebih daripada iaitu menyampaikan. Wallahu alam. Okey. Dah. InsyaAllah kita jumpa lagi malam ni pukul 9 insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم